Hello. Apa? Aja apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih kerana masih lagi bersama kita, bersiaran menunggu saya kira-kira pukul 10.30. Sekarang ni 10.45. Dan ramai bertanya kenapa malam tadi saya tak live. Malam tadi saya ada kekangan sedikit. Dan minta maaf, saya sebenarnya semalam berada di Kota Kinabalu, tapi saya tak boleh nak bagi tahu dengan orang KK sebab saya ada urusan lain. Jadi saya takutkan bila saya kata dia KK ada sahabat nak berjumpa, lepas tu saya tak boleh nak tunaikan. Jadi dia macam jadi satu ralat lah kepada rakan. Dan insya-Allah pada bulan 9 nanti saya akan kembali ke Kota Kinabalu untuk bersama dengan rakan-rakan di Kota Kinabalu. Yang tu memang official party program. Yang malam tadi saya pergi ke sana semalam adalah untuk bisnes punya trip lah. Yang tu more kepada perniagaan dan insya-Allah kita punya bisnes punya trip. So malam ini siapa-siapa yang ada kat sini silakan makan sate. Kita sekarang PKPB, selalu saya live dekat dalam rumah. Hari ini saya live di kedai makan pula. Di sekarang ini kita berada di kawasan Kuching. Apa nama tempat tu? Tebet Kopitiam. Tebet? Apa namanya Tebet? Artinya dah namanya Tebet ni. Tebet lah. T-B-I-B-A-T-E, Tebet. Tebet Kopitiam di kawasan Kuching, bersebelahan dengan Metro City. Jadi siapa-siapa yang ada dekat kawasan terbaik lah. Bolehlah singgah di sini. Kalau saya nak singgah, dan saya akan berada di sini sampai kira-kira dalam pukul 12.30 malam lah. InsyaAllah pada 12.30 malam. So sebelum itu rakan-rakan, terima kasih kalau boleh share dengan kawan-kawan yang lain, share dalam grup, share bersama dengan kawan-kawan, share dalam rangkaian-rangkaian kita. Terima kasih kepada kawan-kawan, share dalam page juga. Dan seperti mana saya kata, like saya punya page, saya punya Facebook saya Iswardi Morni Official, dan juga saya punya YouTube channel saya, Kita Bina Negara. Itu YouTube channel saya yang pendek-pendek, dan juga Iswardi Morning Official YouTube channel, insyaAllah. Macam saya kata hari itu, insyaAllah kita akan ada produce certain merchandise nanti. Tujuan merchandise itu adalah untuk kawan-kawan semua. Kalau boleh kita nak beli merchandise ini, bukan apa, kita nak kumpul dana. Dan dana yang kita perlukan tu sebenarnya adalah untuk pergerakan kita dalam menghadapi pilihan raya umum, dalam menghadapi kempen kita, dalam menghadapi situasi-situasi yang ada. So ramai rakan-rakan kita hari ini. Kita ada saudara Alif, kita ada Muni, kita ada pusing dulu sikit. Saok. Geng Pak Saok kita ni. Kembar. Ini dahsyat ni. Kita punya jentera kita. Ini gangster airport ni. 9 buah kereta tapi motosikal tapi tak pernah ada lesen. Jangan beritahu polis. Jangan cakap dengan polis dia tak ada lesen. Nanti datang. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan malam ini. Insya-Allah kita merungkaikan beberapa isu, beberapa topik yang sangat menarik untuk kita nak lihat mengenai politik negara kita dan mengenai kestabilan Pakatan Harapan. Kalau kita baca kenyataan Khair Toyo hari ini mengesahkan lagi bahawa itu saya kata menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Dalam keadaan di mana saya boleh katakan situasi yang berada di dalam negara kita sekarang ini adalah Perikatan Nasional dalam keadaan kucak-kacir, Muafakat Nasional dalam keadaan kucak-kacir, terombang-ambing. Sebaliknya Pakatan Harapan dalam keadaan mereka stabil. Seperti mana yang kita ketahui baru-baru ini, Pakatan Harapan telah menyatakan bahawa ini habiskan. Telah menyatakan bahawa berapa tek? Kau settlekan semua? Telah menyatakan bahawa ada gangguan iklan sekejap. Telah menyatakan bahawa Pakatan Harapan menyatakan bahawa sokongan mereka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan itu merupakan satu ketetapan yang sangat jelas daripada Pakatan Harapan. Dan daripada situ kita lihat bahawa Mahathir sudah berada di peringkat penghujung
peringkat hujung dia punya kerjaya politiknya. Okey, tolong buka page saya jap, page Suhadimoni Official. Dalam tu saya nak bacakan satu sajak malam ni. Dan sajak ini saya nak tunjukkan kepada Suwardi, kepada Mahathir Mohamad. Okey, ada sajak kat bawah. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada segi politik sekarang ini, Pakatan Harapan semakin kukuh dalam persoalan mereka memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, walaupun Amanah dan DAP mengatakan, ada di antara mereka mengatakan masih lagi terbuka dalam menjawab isu-isu yang berkaitan, contohnya dalam keterbukaan dalam pemilihan Perdana Menteri. Kemudian Syafiq Afdal pun kata bahawa beliaulah sebenarnya calon yang boleh menyelesaikan kemelut politik. Sebenarnya dia bukanlah calon yang boleh menyelesaikan kemelut politik. Saya nak katakan kepada Datuk Seri Syafiq Afdal, anda hanyalah bidak-bidak di papan catur, pawns on the chessboard, kan, yang digerakkan oleh Mahathir. You are not important to Mahathir. You are not important now kepada Mahathir kerana untuk kepentingan dan kelangsungan politik dia, dan tidak lebih daripada itu. Now saya bacakan satu sajak bertajuk Di Puncak Dahan. Ada dalam page saya. Mendakap si burung tua digigir air. Bulu pelepahnya uzur, warnanya luntur. Matanya tidak bisa nampak, paruhnya patah separuh. Mendongak ia ke puncak, pokok dilihat. Cemburu rasanya, enak empuk burung lain di dahan tinggi. Sedang ia duduk, tidak boleh lagi, apatah lagi berdiri. Nafsunya masih besar dan luas, walau kudratnya sudah lumat ditelan zaman. Yang pasti, dia tetap mahu berada di atas puncak dahan ini, walau dengan cara manipulasi, penipuan, penindasan. Namun nampak jelas, tidak akan mampu ia terbang lagi bila kelompoknya sendiri memandang ia sehina babi. Kan? Sajak yang ditulis pada beberapa hari yang lepas. Kan? Kalau kita tengok dalam keadaan politik sekarang ini, Mahathir sudah tidak relevan dalam politik keadaan semasa. Dia bermula dalam keadaan seorang yang humble pada zaman sebelum merdeka dahulu. Seorang yang humble pada melawan Malayan Union dan sebagainya. Dia bermula seorang yang humble, tetapi cita-cita dan nafsunya sebagai Perdana Menteri itu besar. Namun begitu, saya teringat satu kisah apabila seorang raja ni, kalau kita nak cerita ni Alif lah. Apabila seorang raja Mesir, raja satu kerajaan ni lah, tak kisah Mesir, tak ingatlah apa Mesir ke tak Mesir kan. Dia mengatakan bahawa dia panggil semua penulis-penulis sejarah yang hebat di negara dia. Kemudian dia kata, aku mahu engkau orang tulis buku sejarah ni di dalam satu buku, sejarah dunia di dalam satu buku. Kemudian dia kata, tuanku, kalau kita nak tulis semua sejarah dunia dalam buku, kita akan mengambil masa bertahun-tahun, dia kata. Tak apa, buat. Berapa kos kita bayar? So, pengkaji sejarah ni pun kaji. Dia kaji. Dia buat sejarah itu dalam buku yang tebal. Bila datang kepada raja, dia kata, raja, inilah dia sejarah yang kami dapat buku. Dia kata, tebal sangat. Macam mana aku nak baca? Ringkaskan. Dia kata, tuanku, kalau kau nak ringkaskan, bertahun-tahun ambil masa tuanku. Tak apa, ringkas. Diringkaskan. Bila dia ringkaskan sejarah tersebut, masih tebal. Dia kata, ringkaskan lagi. Dia kata, tuanku, kalau kau nak ringkaskan bertahun-tahun, akhirnya raja itu nak mati. Dia kata, aku nak mati ni. Sejarah dah siap belum? Tak boleh, tuanku. Buku sejarah ni terlalu banyak untuk kami nak tulis. Dia kata, okey, ringkaskan. Ringkasnya, tuanku, sejarah dunia ni, apa-apa sejarah tamadun, apa-apa sejarah politik, apa-apa sejarah kerajaan, dia ada permulaan, dia ada zaman naik dia ada zaman kejatuhan dia. Itulah ringkasan sejarah. Kenapa saya bawa sejarah ini, saya nak bawa cerita ini, saya nak bagi tahu bahawa itulah sejarah Mahathir. Kalau kita tengok Mahathir ni, dalam dia punya corak langkah dia, permulaannya ada permulaan, dan zaman kemuncak dia adalah pada zaman beliau menjadi Perdana Menteri selama lebih 20 tahun. 22 tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Ini adik ni tak sempat nak merasa Mahathir jadi Perdana Menteri. Ni abang kat depan ni berempat, saya sempat merasa, dan saya pergi belajar ke overseas pun sewaktu dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebelum beliau meletak jawatan pada tahun 2004. Namun begitu, walaupun dia memegang kuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia, tetapi zaman pemegangan kuasa dia itu, dia masih memandang bahawa dirinya adalah seorang yang sangat berkuasa. Dia anggap diri dia lebih daripada raja, lebih daripada agung, lebih daripada sultan sekalipun.
Sebab itu saya katakan bahawa dalam keadaan situasi yang ada sekarang ini, apabila seseorang itu sudah manis memegang tampuk kuasa. Sebab itu cerita Raja Besiong tu sebenarnya adalah satu satira, satire. Satire kepada apa? Kepada orang yang gila kuasa. Dan orang gila kuasa ni macam cerita Raja Besiong lah. Mula-mula dia terasa satu titik darah. Kemudian dia kata sedap darah ni. Kemudian dia ambil darah tu. Tak apa, aku makan setitik je, setitik. Lama-lama kalau sekiranya dia tidak menguasai kuasa tersebut, kuasa itu akan menguasai dia. Kalau dia tidak menguasai kuasa tersebut, kuasa itu akan menguasai dia. Sebab itu, pada umur 90-an, bagi orang yang dah berusia 90-an, masa ini hidupnya fikir macam nak mati je. Kan? Hidup dia fikir, kalau kita pun patutnya hidup kita fikir umur macam saya pun dah dia fikir macam nak mati je. Kan? Tetapi kenapa dia fikir seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lagi? Kan? Willpower dia kuat. Willpower dia tu kuat. Willpower dia tu kuat. Kenapa? Apa motivation? What drives him? Itu kadang-kadang kita kena kaji. What drives a person? Apa yang mendorong dia untuk berada dalam situasi tersebut? Itu saya kata bahawa apa yang mendorong dia untuk berada dalam situasi itu sebenarnya antara lain bukan diri dia. Saya nampak sebenarnya ini bukan diri dia. There is something else yang drives dia. Bagi saya nampak Mahathir ni umpama satu burung yang dah tua, yang luluh dia punya bulu dia, luntur dah warna dia dan tak boleh terbang lagi. Tetapi apa yang drives dia adalah nafsu. Nafsu sama ada daripada diri dia sendiri ataupun daripada orang luar. Tak kisahlah daripada kroni dia ke, daripada orang sekeliling dia ke, daripada kuasa orang yang nak berkuasa ke. Itu yang drives dia. Dan itu yang keep on pushing him to move forward. Itu yang keep on pushing him to move forward. Dan kalau kita tidak berhati-hati dalam permainan ini, kita akan terjebak ke dalam kancah apa orang kata kemelut politik yang dimainkan oleh Mahathir. Dia membina jaringan jerat, di mana jerat itu jangan pernah fikir bahawa kalau Mahathir membela anda, maksudnya Mahathir itu suka anda dan nak anda naik ke atas sebagaimana yang sepatutnya. Musa Hitam, Razali Hamzah, Tengku Razali Hamzah, Musa Hitam, Ghaffar Babur tak sempatlah jadi Perdana Menteri, dia dah meninggal. Anwar Ibrahim, kemudian kita tengok Pak Lah, lepas tu kita tengok Najib Tun Razak, semuanya jatuh kerana apa? Kerana Mahathir. Kerana Mahathir. Dan kalau kita tengok Sheraton itu pun kerana Mahathir. Kenapa saya bercerita kerana Mahathir ni? Ada orang kata janganlah, cukup-cukuplah bantai Mahathir. Cukup-cukuplah kita berada dalam situasi kita nak kena bantai Mahathir. Saya kata, kalau sekiranya kita tak buat isu ini, kita tak bawa ke depan isu ini, the moment kita tak boleh cari root cause of the problem, masalah, root cause, kita kena faham root cause. Saya bagi contoh kita demam. Kita pergi jumpa doktor, makan ubat baik, lepas tu kita demam lagi. Lepas tu tiap-tiap bulan kita demam. Kalau tiap-tiap bulan demam tu pelik. Kalau demam tu sekali kita makan ubat baik, itu okey. Tapi kalau tiap-tiap bulan kita demam, maksudnya punca demam itu lain. Ada sesuatu yang lain, mungkin kanser, mungkin brain tumor, mungkin virus, mungkin whatever. Tapi kita kena cari root cause. And once kita solve the root cause, masalah lain boleh selesai. Selagi mana root cause of the problem ini kita tak boleh selesaikan, kita takkan boleh selesaikan masalah yang ada. What is the root cause of the problem dalam politik negara kita ni? What is the root cause? You rasa apa? Kat sikit. The root cause of our problem in politics kan. In politics in Malaysia. There's no denying that Tun Dr. Mahathir is the main problem and the root cause dalam percaturan politik ini. Bagi saya kan, kalau Tun Dr. Mahathir cepat-cepat mengundurkan diri dia, saya rasa politik sekarang ni akan agak aman. And there's no denying that Tun Dr. Mahathir ni percaturan politik dia agak hebat. Contohnya apabila dia decide to turn his back against UMNO ataupun BN, kerajaan itu jatuh. Tapi ada banyak lagi faktor yang besar-besar lah. Contohnya disebabkan oleh kleptokrasi, arwah Anwar Ibrahim kan. And selain daripada itu, saya rasa itu sajalah saya dapat. Ini saudara Alif, adik lah kira saudara, saya panggil saudara sebab kita kena respect walaupun umur dia berapa Alif saya? 22 tahun. Pelajar Universiti Tempatan. Pelajar Universiti Tempatan dalam bidang Information Management. So pelajar Universiti Tempatan. Tapi kita kena sedarkan, tadi saya bersama dengan Ajay, pelajar Universiti Tempatan juga dalam bidang pendidikan. Ini saya punya AMK saya, Angkatan Muda Keadilan. Dan seperti saya kata daripada Neo Reformist, siapa berminat boleh join.
bersama dengan tim New Reformist. Saya betul kita kena tengok dalam punca dia adalah Mahathir. Namun begitu, kita kena look deeper. Saya bantai Mahathir. Isu dia kalau Mahathir ditakdirkan mati esok, selesai tak masalah? Jawapannya tak. Mahathir mati esok, masalah tu tak selesai because the real root cause dia bukan Mahathir. Mahathir ni umpama kalau kita tengok pokok, okey, lalang lah, kalau kita tengok lalang itu yang keluar yang kita nampak itu adalah lalang dia, betul. Kita cabut lalang itu tetapi kita tak bunuh dia punya akar, lalang lain akan muncul. Mungkin 10 lalang lain akan muncul. Sebab lalang ni akan merosakkan tanah kita. Sebab itu saya kata Mahathir ni satu lalang. Okey, satu rumbai, satu benda yang merosakkan negara, betul. Kita hancurkan dia selagi kita tak pergi to a deeper root cause. Root cause yang lagi dalam. Apa dia root cause yang lagi dalam? Itu yang you dah sebut tadi, kleptokrasi, rasuah, apa orang kata, kronism, masalah ketidaktelusan dalam politik. Dengan erti kata reform yang sebenar dalam politik itu, bila dia tidak berlaku, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional ini terus dilantik dalam pilihan raya yang akan datang, kita kembalikan bukannya Perikatan Nasional. Kita kembalikan balik UMNO. Kita kembalikan PAS. Kita kembalikan MCA, MRC yang dulu kita buang in the first place. Kita kata kita buang Najib. Najib is not the root cause. Najib is just product of the cause. The product of the cause adalah Najib. Mahathir adalah the product of the cause. Root cause dia is something deeper. Apa itu root cause dia? Itu saya kata tadi. Kecelaruan, kehancuran, bukan ketidakpastian tetapi kebobrokan di dalam sistem negara kita yang ada sekarang ini menghasilkan orang-orang toksik. Menghasilkan orang-orang jahat disebabkan oleh sistem kita yang bobrok. Itu sebenarnya punca dia. So even if kita put down pun Mahathir, there will always be another Mahathir kan? Another Mahathir. And it could be even worse. Yeah. Kan, Mahathir yang akan datang selepas Mahathir ini could be even worse. And bukti dia apa? Najib and Rosmah. Kalau kita tengok, dulu kita buang Mahathir. 2004 Mahathir resign. Mahathir resign 2004 adalah kerana pressure tekanan daripada kita. Masa itu tekanan terlalu kuat sehingga kan orang BN sendiri pun nak tukar Mahathir. Mereka nak pemimpin yang dia orang dah tak boleh nak bela Mahathir dah. So bila ditukar dengan Pak Lah memang tak ada rekod buruk, menang. Tapi 2008 kalah teruk juga. But my point is, Mahathir jatuh. Tapi Najib naik, Najib lagi teruk daripada Mahathir. Kerana apa? Sebab itu saya kata tadi, punca sebenarnya adalah bukan Mahathir, Najib, Rosmah, Isa Samad, Nazri Aziz. Semua ini adalah produk kepada punca yang sebenar. So apa punca, the root cause of the problem ini adalah disebabkan oleh kebobrokan, kehancuran sistem negara yang ada, menyebabkan dia menghasilkan orang-orang yang sama. Okey, saya selalu cakap macam ni, kalau kita tanam benih mangga, dia tumbuh pokok apa? Pokok mangga. Kalau kita tanam benih durian, dia tumbuh pokok apa? Pokok durian. Kita tak boleh tanam benih mangga, lepas tu kita berharap, ya Allah, ya Tuhanku, doa, ya Allah, jadilah pokok durian. Dia tak jadi. So let's just say that the ideology dah tertanam dalam diri mereka masing-masing kan. And bagi saya katakan, the main root cause juga pun bergantung kepada rakyat juga. So bagi saya, rakyat pun patut berfikir untuk mengubah kepimpinan yang sedia ada demi untuk reform benda yang baru. You're right. Bila kita bercakap tentang rakyat tadi kan, bila rakyat sudah melihat rasuah, kebobrokan, sistem politik dan sistem pentadbiran yang tak telus, itu sebagai biasa. Alah, DYB tak apalah. Alah, DYB rasuah 10 juta masuk akaun, tak apalah. Jadi bila masalah itu berlaku kepada rakyat sudah itu melihat sebagai normal. Maka itu kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akhirnya akan kata, tengok rakyat pun tak kisah, aku rasuah boleh menang. Tasik Chini, pemimpin dia sebelum itu BN, tak ada air, menang. Tak logik kan? Okay, sebenarnya kan saya puji rakyat Malaysia ni sebab rakyat Malaysia ni pemaaf. Yang dia fikirkan adalah asalkan dia orang dapat hidup dan mampu menjalankan kehidupan masing-masing, tapi dia tidak tahu bahawa
there's something more that we can get if we have a clean government that doesn't use corruption ataupun rasuah untuk naikkan diri mereka sebagai leader. Kan? That's why saya kata tadi, rasuah ni sebenarnya adalah kos. Kos kanser lah, kanser. Kalau kita ada seorang individu, kalau individu tu sihat, nampak luaran sihat, tapi dia ada kanser, belum tentu dia akan dapat bertahan lama. Sebab tu rakyat sekarang kena faham. Bila kita menyebut tentang the root cause of the problem tadi tu, root cause-nya adalah kanser, adalah rasuah. Dan rasuah ini, kalau sekiranya rakyat menganggapan benda itu biasa, benda itu akan menghancurkan negara. Okey. Balik kepada cerita parlimen. Ini cerita kedua kita pada hari ini, cerita parlimen. So adakah parlimen baru akan datang ni dia akan mengubah speaker. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, bagaimana mereka nak mengubah speaker? Untuk mengubah speaker dewan, dia kena buat undian. Sama ada secara rahsia ataupun secara angkat tangan. Okey. Dan untuk mengubah speaker, mestilah majoriti dewan bersetuju speaker ditukar. Dan ini akan menjadi suatu yang sangat menarik. Kenapa saya kata sangat menarik? Cara dan kaedah yang mereka akan lakukan adalah macam berlaku di mana itu? Di Perak. Apa dia buat ialah dia angkat speaker. Speaker tu dia angkat kerusi dia, bawa keluar, bukan angkat speaker, literally angkat speaker. Jadi bila dia angkat speaker, semua ahli dewan pembangkang masa tu, Pakatan Rakyat lah, keluar. So bila dia keluar, tinggallah BN dalam tu. Jadi dia buat undi. Bila buat undi, menanglah dia dalam undi tersebut. So apa yang kita kena buat sekarang ini, untuk ahli-ahli parlimen, ahli parlimen Malaysia yang akan datang tidak lama lagi, apabila berlakunya kejadian tersebut, jangan keluar dewan. Semua jangan keluar dewan. Itu cara dia. Dan sekiranya dibuat undian, kita buat undian, kita cabut undian. Di situ kita akan lihat sama ada Muhyiddin ada majoriti atau tidak. Kita lihat ada majoriti atau tidak. Sebab itu saya kata jangan keluar dewan. Sebab itu prosedur dia. Kita buat undian. Adakah Muhyiddin cukup kerusi? Dia kalau kita tengok daripada segi pembahagian, adakah dia cukup kerusi? Kalau kita tengok daripada segi pembahagian kerusi dewan yang ada sekarang ini, memang dia ada 114 di belah kerajaan. Itu berdasarkan kerusi yang duduk. Tetapi kalau kita tengok, belum tentu yang duduk itu memberi sokongan. Sebab kita kena ingat, saya kata tadi ada dua jenis undian. Undian pertama dia angkat tangan. Undian kedua dia bertulis. Saya anggap dan saya rasa bahawa undian yang kedua yang akan digunakan iaitu secara bertulis. Kalau bertulis, kita tak tahu siapa undi. Kalau angkat tangan kita tahu, kita nampak, dia katanya BN, UMNO. Tapi kenapa dia undi pembangkang? Kenapa dia undi calon pembangkang? Itu kita boleh kata macam tu. Tapi kalau kita tengok daripada segi bertulis, kalau dia tulis, kita pun tak tahu, nama dia tak ada tulis itu. Saya ahli parlimen sekian menyokong orang sekian. Tak. Dia tak ada macam tu. Jadi dalam keadaan itu, so macam mana kita boleh katakan, kita boleh jangkakan, kita boleh bagi tahu. So macam mana kita nak tahu? Kita tak tahu. So 114 kerusi itu belum tentu menyokong Muhyiddin Yassin. Dan sekiranya dia nak bawa speaker, tukar speaker, okey. Satu saya pesan kepada pembangkang, jangan keluar dewan. Pastikan 108 orang ahli parlimen berada di dalam dewan pada hari tersebut. Kalau BN tak nak ada, Perikatan Nasional tak nak ada dan sebagainya, tak apa. Biarkan. Tapi kita 100% kena ada di dalam dewan. 108 itu belum tentu undi speaker 108. Sebab dalam perlembagaan, kalau kita baca peraturan mesyuarat 13 kalau tak silap, kena baca balik peraturan mesyuarat. Di dalam peraturan mesyuarat itu dikatakan untuk memilih speaker, dewan boleh memilih speaker. Dewan boleh memilih speaker lah, speaker dewan. Dan objek sekiranya lebih daripada satu nama speaker dewan, maka hendaklah dibuat undian. Kalau 3, dia akan pilih 3, dia undian yang pertama, dan 2 yang tertinggi dia kena undi sekali lagi, sehingga tinggal 2. So sekarang ni kes dia ada 2 je lah. So 2 ni dia kena buat undian, sama ada secara angkat tangan ataupun secara bertulis. So sekarang ini katakanlah dibuat secara bertulis. Bila dibuat secara bertulis, ini ujian kepada kerajaan Muhyiddin. Dan ini juga ujian kepada Mahathir. Ini ujian kepada Mahathir. Kalau Mahathir kata dia ada majoriti, ini cara dia
untuk kita nak memastikan bahawa Muhyiddin tak ada majoriti. Mahathir duk kata dia ada majoriti, dia ada majoriti. Okey, buktikan di dalam undian kepada speaker yang baru ini bahawa ada majoriti. Dan mereka tidak boleh menukar speaker sesuka hati. Kerana usul untuk menukar speaker tu terpulang kepada speaker. Speaker tu nak tukar diri dia, usul tu kena bagi kat dia. Kalau dia tak luluskan, tak boleh juga. Itu yang menarik ini. Dan kita kena ingat speaker yang dilantik oleh Pakatan Harapan sekarang ini adalah bekas hakim. Bekas hakim. Dan dia tahu undang-undang. Siapa boleh pertikaikan beliau tentang undang-undang? Saya tahulah boleh bercakap tentang peraturan mesyuarat undang-undang sebagainya. Tetapi saya tidak semahir speaker yang ada sekarang ni. Jadi kalau kita bercakap tentang speaker yang ada sekarang ini, kita dah bercakap tentang undang-undang, ini prosedur undang-undang dia. Ini kaedah yang betul untuk kita nak menukar speaker yang ada. Dan kalau sekiranya Mahathir mengatakan bahawa ada majoriti, majoriti berapa minit dah? 30 minit. Bahawa ada majoriti. Ini cara dan ini kaedah dan ini masanya untuk Mahathir menyatakan bahawa dia ada majoriti. Anwar Ibrahim tak pernah menyebut bahawa beliau ada majoriti. Kena ingat tu. Anwar Ibrahim tidak pernah menyebut bahawa beliau ada majoriti. Yang beria-ia kata ada majoriti adalah Mahathir. Disokong pula oleh Anthony Locke dan juga Khalid Samad. Tapi siapa yang sokong Mahathir? Siapa yang majoriti kerusi apa yang dia pegang? Betul. Untuk nak jadi tukar kerajaan, PKR tak akan setuju untuk melantik Mahathir. Okey, itu kita setuju. Kita tuntas. Tetapi mengekalkan speaker itu PKR setuju. Jadi kita kena ingat 38 kursi Parti Keadilan Rakyat akan menyokong usul untuk mengekalkan speaker yang ada. Bukan usul mengekalkan, dia ada undi nanti. Dia ada undian A dengan B. Okey, di antara speaker yang ada dengan speaker yang bakal dilantik, jangan keluar dewan. Itu je pesanan saya. Pesanan saya, kalau diangkat pun speaker tu dihalau keluar sekalipun, kita bawa usul bahawa tidak boleh ada dewan melainkan ada speaker. Dan tidak boleh ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa kita akan lantik je speaker tu sesuka hati kita. Tak. Dia tak boleh Perdana Menteri melantik speaker. Baca peraturan mesyuarat. Saya tak ada komputer depan saya sekarang ini, tapi baca peraturan mesyuarat berkenaan dengan pelantikan speaker, bahawa pelantikan speaker itu mestilah melalui undian dewan kalau sekiranya ada lebih daripada satu speaker yang dicadangkan. Kalau lebih daripada satu speaker yang dicadangkan, maka mestilah melalui undian daripada dewan. Walaupun speaker itu datang daripada pembangkang. Sebab dia yang speaker yang sedia ada kan. Kerajaan tidak boleh willy-nilly, kata orang putih kan, sewenang-wenangnya menukar speaker yang ada sekarang kepada apa yang inilah speaker yang ada sekarang. Jadi berbalik kepada isu ke mana Mahathir selepas ini? Ke mana politik Mahathir, politik Syed Saddiq? Syed Saddiq hari ini semalam sudah menarik saman terhadap Bersatu. Dia tak ada buat saman sivil lah. Sebab baru-baru ni yang 6 orang yang kena pecat tu, Mazuki apa dia? Mahathir, Syed Saddiq, Mukhris, Mazli dan yang Kubang Pasu telah membuat saman sivil kepada ROS mengatakan bahawa pemecatan mereka itu tidak sah. Okey, dia dah keluar saman dah. Namun begitu, Syed Saddiq dah menarik balik saman tersebut. Kenapa dia menarik balik saman tersebut? Kenapa dia menarik balik? Dan baru-baru ni terdapat gambar dia bergambar dengan anak Najib dekat rumah Najib. Kenapa dia menarik? Okey, itu cerita persebadi dah, tak kisah. Kenapa dia menarik balik saman tersebut? Perasan tak? Sekarang ini, bila kita tak menyokong Mahathir, cerita terowong keluar balik. Ada yang bekas-bekas ahli PH dulu sekarang kena tangkap SPRM, kena soal siasat SPRM. Bila kita tak sokong Mahathir. Nampak? Perasan tak? Kenapa tak sokong Mahathir tiba-tiba tak keluar balik? Kenapa? Sebenarnya Mahathir dulu dia nak membuat kerajaan campuran. Dia nak membuat kerajaan campuran. Dia bukan en bloc tetapi kerajaan yang dia pilih. Kenapa dia nak buat macam tu? Dia nak melantik orang yang boleh dengar cakap dia. Itu Mahathir. Dan dia tahu Anthony Locke boleh dengar cakap dia dan dia tahu Khalid Samad boleh dengar cakap dia. Tapi Anwar Ibrahim kata no. Anwar Ibrahim tak nak dengar cakap dia. Anwar Ibrahim takkan lagi terperangkap di dalam permainan dia.
Dan kita kena ingat, Anwar Ibrahim command 38 kerusi. Dan saya tahu di dalam amanah, di dalam keadilan, di dalam amanah, di dalam DAP sendiri, ramai ahli-ahli DAP dan juga amanah, ahli parlimen dan juga DUN menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tidak setuju dengan keputusan untuk terus menerus mengambil Mahathir menjadi Perdana Menteri. Itu yang kita kena faham dalam situasi yang ada sekarang ini. So kalau itu yang situasi yang berlaku, dan macam mana keadaan Mahathir, politiknya bagaimana? Politik Mahathir sekarang ini, dia berada, inilah satu-satunya yang nak jadi Perdana Menteri tapi parti pun tak ada. Bukan setakat parti pun tak ada. Yang menyokong dia, yang jelas menyokong dia ada 6 orang je. Betul? Maka kembali dah pada bersatu. Dia takkan kembali pada bersatu. Yang jelas menyokong dia 6 orang. 6 orang sokong dia campur 9, 15. 15 boleh nak demand jadi Perdana Menteri. Pelik. Anwar Ibrahim yang sepatutnya jadi Perdana Menteri dikatakan gila kuasa. Habis tu yang nak jadi Perdana Menteri buat kali 4 tu kita nak panggil apa? Sedangkan yang Dok Ratib jadi PM tu Mahathir yang Dok Ratib nak jadi PM. Anwar Ibrahim tak pernah kata, oh kita kena jatuhkan kerajaan kita. Anwar Ibrahim tak pernah kata macam tu. Ketetapan daripada Pakatan Partai Keadilan Rakyat adalah bila kita sudah kalah, let us become a good opposition. Tetapi ada di kalangan penyokong Mahathir mengatakan takkanlah selama-lamanya kamu nak jadi pembangkang. Bukan selama-lamanya. Dalam situasi sekarang ini kita jadi pembangkang. Situasi yang ada kita jadi pembangkang, that's okay. That's okay. Kita jadi situasi yang ada kita jadi pembangkang, that's okay, that's fine. Kenapa? Kita berfikir politik ini nafas panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Sini bagi tahu adik-adik ni. Saya umur berapa sekarang? 22. Saya join politik ni sejak seusia saya 1998, umur saya 21 tahun. 98 umur saya 21 tahun. Umur lebih kurang lah umur dia sekarang ni. 21 tahun bila Anwar Ibrahim ditangkap, sejarah tu. Itu saya mula ikut politik secara serius. Bukan main-main, ini secara serius kita ikut politik. Umur saya 21 tahun. 43, sekarang ni 20 lebih tahun. Pun kita masih lagi bercakap tentang reformasi. Tak habis lagi ni. Sebab saya nak bagi tahu you all, politik ini langkah dia panjang, jauh. Reform ini langkah dia jauh. Kita nak buat kerja ni langkah dia jauh. Dia bukan langkah yang dekat, langkah yang sekejap, tak. The reform ni jalan langkah dia jauh. Apa? 10 minit. 10 minit lagi. Okey. Nak 10 minit. Oh, nak tutup? Nak tutup kedai kah? Nak live? Oh, okey. So, tak ada 10 minit dah habis dah. Jadi kita tengok dalam keadaan sekarang. Bukan apa, lapar. Sate dah ada depan mata ni. Tuan-tuan dan puan. Oh, sedap ni. Dan adik kita ni pun buat sate juga ni. Masih buat sate? Belum lagi ya. Makan dulu. Dalam situasi yang ada sekarang ini, kalau kita tengok politik yang kita ada sekarang ini, kita kena fikir secara jauh, tuan-tuan dan puan. Bila kita fikir jauh, kita lawan kartel kalah. Kartel dah keluar sekarang ini. Kita nak lawan cebisan-cebisan kartel di dalam PKR, kita lawan. Kita nak lawan cebisan-cebisan kartel di dalam amanah. Kita nak lawan cebisan-cebisan kartel di dalam DAP, kita lawan. Kita tahu mereka ni walaupun bukan kartel macam PKR, tetapi minda mereka, aspirasi mereka, visi mereka adalah visi kartel. Apa visi kartel? Kuasa, pangkat, darjat. Itu je. Projek. Saya cerita ada seorang, saya tak boleh nak sebut nama lah, tapi saya cerita. Dia ni orang kuat yang melompat hari tu. Melompatlah, geng kartel lah. Bila dia jumpa dengan orang-orang kartel, dia tanya, kau dapat berapa projek? Kau dapat berapa projek? Kau dapat berapa projek? Kau dapat berapa projek? Projek dia tanya. Projek dulu tanya. Ini orang konon-kononnya orang reformasi ni. Tapi tanya projek dulu. Jadi mana reformasinya? Sebab itu saya kata, itu menyebabkan yang benar-benar memperjuangkan reformasi ini, akhirnya apa? Tergolek. Tersadung kakinya di pintu syurga. Tapi kita dah buang mereka. Bila kita dah buang mereka, sekarang ini kita pasti, insya-Allah, reformasi yang kita bawa sekarang ini adalah reformasi yang sebenar. Ada orang bertanya saya tentang exam. Dia kata, sorry, komen tentang exam. Saya katakan macam ni, exam makno bukan ahli Parti Keadilan Rakyat. Itu yang saya boleh kata. Yang lain fikirlah sendiri. Kalau nak tahu siapa Ezam, pergi Google lah nama Ezam, tengok video dia 2011. Tengoklah sendiri. Itu je. Saya tak nak condemn dia, saya tak nak angkat dia, tapi tengoklah sendiri. Oh, tapi dia dah bertaubat dan sebagainya.
Kita kata yang sama tentang Azmin dululah. Senang cerita. Tak payah saya teruskan. Sendiri faham. Kalau kita nak betul-betul reform, kita kena buat daripada baru. Itu saya kata tadi, kalau kita nak cabut lalang dan juga rumpai itu, kita kena cabut daripada akar dia sekali. Sehingga ke akar-akar itu sendiri. Lama, senior, otai, belum tentu dia seorang yang benar-benar nak membawa aspirasi reformasi. Manusia menyertai politik dengan pelbagai sebab, pelbagai kaedah, pelbagai tujuan. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Tetapi apa yang kita boleh katakan bahawa kalau Azam nak bantai Mahathir, kalau Azam nak bantai PN, silakan. Kita tak ada isu. Tetapi saya boleh katakan dia bukan ahli Parti Keadilan Rakyat. Dia bukan ahli Parti Keadilan Rakyat. Dia bukan lagi ahli Parti Keadilan Rakyat. Itu yang saya boleh katakan. Tapi kalau dia bantai, my enemy's enemy is my friend. Good, teruskan. Kita sokong. Teruskan. Tapi sokong atas dasar dibantai. Cukup. Dan engkau berada di situ, kami berada di sini. Teruskan usaha kamu. Saya tak ada masalah, tak ada isu benda tu. Tapi kita kena ingat, siapa yang buat parti negara dulu? Dulu ada Azam nak buat parti reformasi tau. Tahun 2018 ke 17 kita ingat. 17. Lepas tu dia jadikan parti negara. Lepas tu tak jadi. Dan saya tahu siapa yang nak jual parti tu kepada Azmin. Ada sambutan lah. Bukan tak ada sambutan, adalah something happen lah. Okey. Jadi itu saja daripada saya malam ini, insya-Allah. Terima kasih. Malam esok saya ada bersiaran lagi. Siapa yang nak join saya malam esok, kita boleh join minum-minum. Sekarang dah boleh minum dah. Di Kuching. Shout out. Okey. Untuk Okay, from Parti Keadilan Rakyat, for fellow youngster lah, untuk YB Syed Saddiq, kalau betul lah Tuan YB merasakan diri Tuan melawan rasuah, melawan rasuah ataupun kleptokrasi, betul. Join je lah Parti Keadilan Rakyat. Jangan join PBBM. Kita masih stick dengan agenda kita, dan kita bila once YB join, kita akan lawan, tetap lawan. Tapi kalau dia masuk Keadilan Rakyat, saya tak tahu dia boleh tahan ke tidak kita orang. Sebab Parti Keadilan Rakyat ni bukan parti orang kaya. Bukan parti orang senang. Bukan parti orang yang bermewah. Tengok baju pun, ni pun kira cantik lah baju saya ni. Biasanya tak pakai baju macam ni kan. Pakai slipper je. Inilah orang-orang Parti Keadilan Rakyat. Mahasiswa Keadilan. Tolong page lah. Yes, ada page. Ada page Mahasiswa Keadilan. Dekat Instagram. Di Instagram dan Facebook. Join Mahasiswa Keadilan. Sama-sama kita. Awak tengah makan pula. YB Syed Saddiq, we believe in you by making a right choice. Okey. Itu saja daripada saya malam ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada malam esok. Apa hal? Bulan minggu ni tak adalah yang hangat sangat, tapi kita bawa lagi isu-isu ni dan kita akan teruskan, insya-Allah, sebaik mungkin. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lawan. Sekali lah. Lawan tetap lawan. Yeah.